pressure vessel kita dah habis ke belum? Belum? Yang lain kira memang tak datang kelas kan? Dah habis pressure vessel? Dah? Dah. Habis dah. Dah habis rasanya. Rasa-rasa, main rasa-rasa pula So kalau kita habis, kita buat heat exchanger dulu sebelum kita buat latihan pressure vessel tu. Sebab latihan pressure vessel tu saya nak face to face dengan kamu. So next week insyaAllah kita face to face dan kita buat latihan tu. Sebab assignment akan release esok assignment 1 akan assignment 2 akan release esok on heat exchanger. Okay, so next week kita habiskan heat exchanger minggu ni. So next week kita buat latihan pressure vessel sama-sama kamu buat assignment heat exchanger tu lah. Okay, so I'm going to share my screen. Saya tak start lagi heat exchanger kan? Belum Belum. Okay. So today we're going to learn on heat exchanger. So what do you expect from this heat exchanger is understand how it works and basic design heuristic for heat exchanger lah. Okay, so why we choose heat exchanger? Example of pressure vessel, not separator, not distillation column, not flash vessel, not reactor, not decanter or whatever, because those processes somewhat involve chemical processes. Okay, chemical process lah maksudnya. You need to calculate kalau distillation column, dew point, bubble point, separation of feed tray, kan, semua tu. So however, heat exchanger doesn't involve on that chemical design much. They only involve on the heat transfer element. So heat transfer yang memang kamu dah belajar masa heat transfer tu lah. Kan, so lepas tu kamu continue belajar energy balance kan, energy balance, then you belajar heat transfer, and then you belajar pinch technology ataupun heat integration. So involve heat exchanger sebenarnya. Okay, so heat integration is not only on heat exchange sebenarnya, kita boleh integrate sometime dengan reactor pun boleh kalau dia ada cooler semua tu kan, cooler or heater element tu lah. Okay, so this notes been taken from Dr. Rose. So heat exchanger is defined as a mechanical device transfer heat from hot to cold or vice versa with the maximum rate, a minimum investment, and with the running cost lah. So its purpose only to transfer energy between two fluids. Okay, mixture of fluids ke whatever dia boleh. Okay, so dia transfer energy dalam dua fluids yang berbeza. Okay, sometimes it can be gases, liquid, gases or whatever lah. So it depend. Okay, so this example of heat exchanger. Okay, macam kita tengoklah example of pressure vessel, banyak example of heat exchanger pun banyak lah. So kita ada radiator kalau dekat kereta, kita ada oil coolers dekat heat engine, kita ada evaporator in the refrigeration system, so boiler. So this example of heat exchanger dekat dalam industry. Okay, kalau dekat rumah, dia bukan heat exchanger, dia mode of heat exchange tu macam kita masak tu. So kuali tu dia jadi mode of heat exchange, dia bantu. So kita panaskan kuali and then kita masuk ayam. So bukan kuali tu jadi mode medium untuk transfer heat daripada kita punya dapur kepada ayam tu tadi. So dia lebih kurang samalah heat exchange. So ada heat exchange sampai ayam kita masak lah. Ayam paprik ke, ayam pak kerapau ke, tom yum ayam ke kan. So kita buat rendang ayam ke. So benda tu dia heat exchange. Heat exchange daripada api yang panas kepada kuali, dan kuali tu dia transfer heat dekat ayam. So ayam tu masak. Okay, so itu bukan heat exchanger tapi dia modes of heat exchange lah. Kan. Okay, so heat exchange prevent car engine from overheating. So kita ada radiator. Radiator akan kawal suhu engine. So kalau radiator bocor, kita start nampak meter dekat dalam belah kenderaan tu, dekat dashboard tu dia akan start heat, ke panas. So bila dia panas, dia tak boleh
bergerak lah. Overheat tu dia akan berhenti lah, kereta tu akan berhenti. Okay, so heat exchanger are used in industry for heat transfer. So sometimes kalau kamu tengok kat sini, dia adalah macam condenser. Distill water tu is condensing mode lah. Kita distillkan water tu, kita heat sampai dia evaporate, and then dia lalu dekat coil tu, dalam coil tu dia ada air yang kita masukkan. So air tu dia akan sejukkan coil tu, so dia akan keluar as distilled water. Distilled water lah, air yang dah distill. Okay, so heat exchanger are meant to exchange heat lah between two fluids or gases or whatever lah. So yang cool akan heat, yang heat akan cool, akan turun temperature dia. Okay, so there's a few type of heat exchanger. Kita akan tengok 4, tapi kita only concentrate on one, which is a shell and tube heat exchanger for design. However, discussion kita akan tengok a few types lah. Kita ada plate, double pipe. Okay, so this is a double pipe heat exchanger. So double pipe means that the simplest way of heat exchange lah. Okay, satu pipe kat dalam, satu pipe dekat luar. So macam distill water tu tadi lah. Kan, coil satu kat dalam, satu coil yang kat luar tu. Okay, so the fluid can be co-current or counter-current, means that dia lalu tu sekali ke atau dia lalu bertentangan. Okay, so it depends lah. From that co-current or counter-current temperature profile, kita boleh tengok kat sini lah. Okay, hot in, hot out, cold in, cold out. This is kalau counter-current. Kalau co-current, dia ada temperature difference kat sini besar lah. Okay, sebab panas jumpa dengan sejuk. Okay, kalau yang ni dia sini panas, sini sejuk, dia masuk. Bila dia masuk dia jalan. So at middle edge of the heat exchange tu dia dah decrease the temperature. Okay, yang ni dia tube lah. Tube passes means that dia masuk, lepas tu dia U-turn. Dia keluar balik. So dia lalu 2 kali. Okay, so shell and tube also. Madam, sorry madam. Kenapa? Heat exchanger, maksudnya madam dah explain lah. Dah? Hari Isnin, madam. Oh, dah. Dah, pasal saya dah habis belum? Habis belum? Dah habis, madam. Dah habis sampai buffer? Sampai buffer je. Yes. Kalau dah habis sampai buffer, kita buat latihan lah. Tapi semua ada tak? Tak ada lagi. Semua orang yang pergi sulam tu tak ada lah. Awak tak cakap awak penat dah saya explain. Saya pun penat dengar. Tak ada. Hari Isnin saya dah explain online. Betul, doktor. Kamu ni mana nak kena ketuk kamu ni. Tak apa, nanti jumpa kita rotan. Okay, tak apa. Kita continue dengan next chapter. Special topics. Chapter ni tak masuk exam lah. Chapter ni chapter suka-suka. Bukan suka-suka, tapi kita nak tengok bukan heat exchanger, bukan sangat pressure vessel, tapi kita nak tengok a world design failure. Okay, so dalam dunia ni ada banyak case terjadi hanya kerana kegagalan design dia. Okay, so design failure lah maksud dia. So kita tengok special topic on heat exchanger. On design failure. Okay, so this example of Tacoma narrow bridge. Dah habis Bila kita habis topik ni, heat exchanger dah habis, pressure vessel dah habis. Maknanya topik kita dah habis lah. Okay, so this is a Tacoma narrow bridge 1940. Kamu pun tak lahir, saya pun tak lahir lagi. So Tacoma bridge ni dia collapse in November because dia tak rigid. Kamu tengok gambar dia kat sini, dia swing. Macam kamu naik buaian, dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni. Macam kita naik kapal kan, macam ni. So daripada pemerhatian kamu rasa kenapa dia boleh goyang? Angin, of course lah angin. Kenapa angin tu boleh goyangkan bridge ni? Kenapa? Sebab apa? Ada force. Apa dia?
Ada force. Ada Force. force? Bukan. Of course lah bila wind tu bagi load. Apa? Sebab apa? Sebab apa? Kamu ni nak kalau depan saya ni nak kena ketuk ni. Sebab apa kamu rasa dia goyang? Cepat. Panggil nama lah siapa ada kat sini. Kan? Sekejap, saya log in dengan lagi satu komputer. Okey, Jiha. Sebab apa Jiha? Sebab apa? Equipment tak elok. Ya betul kamu ni. Sebab apa? Material tu yang guna. Pandai lah kamu. Mana kamu tahu material apa dia guna? Haris. Sebab apa Haris? Siapa yang saya dah tanda, saya bagi nak syuting. Haris sebab apa? Sebab saya tak tahu doktor. Structure. Structure? Structure apa? Structure jabatan. Ya ke? Kamu tahu ke dia buat dengan apa? Tahu. Tak tahu. Afiq. Sebab apa Afiq? Afiq ke Afif? Afif. Afif. Sebab apa? Ya, betul. Apa dia? Hello? Hello. Sebab apa? Laptop loading ke? Laptop. Tiba Ya, loading update. dah. Aduh, hai kamu ni. Kan? Laptop loading doktor. Loading saya log out doktor. Alah kamu pakai trik biasa ni. Trik biasa. Daniel datang Daniel. Mana Daniel? Dia datang ni tapi dia wujud ke tak ni sebenarnya? Daniel? Oh Daniel. Ya, doktor. Sebab apa? Sorry, saya tak berapa sihat. Lepas tu jawab je lah, tengok sini. Sihat ke tak sihat boleh jawab je kan. Saya bukan suruh kamu biri. Sebab apa? Daniel, sebab apa? Apa salah doktor tadi? Sebab apa dia goyang? Sebab apa dia goyang? Sebab ada angin kot. Nanti jumpa saya rotan kamu ni Daniel. Rezonan. Apa dia? Pak An. Sebab apa Pak An? Ada tak Pak An? Chef Fahad? Ada. Ya. Sebab apa? Load dia lagi tinggi ni. Load dia tinggi. Kamu ni tengok gambar je. Tengok gambar je. Tengok gambar tu kamu boleh tahu kenapa dia goyang. Tanyalah perempuan. Lelaki ni apa dia buat? Aku tak tahu. Yana. Loliana. Ya. Sebab apa dia goyang? Saya rasa sebab dia kurang tiang kot. Kurang tiang. Kukuh. Ikat kamu kat. Kot lah. Cikat kamu kat tiang ni Kang. Okey, Yana. Kakak sebab tiang. Hazwani ada Hazwani? Tak ada Hazwani ni pergi sulam ke? Syarif. Raja Harapan ni Syarif. Kenapa dia, kamu tengok gambar dia. Kenapa kamu rasa dia goyang?
Bridge tu resonan. Apa dia? Google kata resonan. Google kata resonan la ilaha illallah Muhammad Syahrini nak kena sempat lagi Google Orang suruh tengok gambar je. Nurin sebab apa dia goyang Nurin? Nurin. Saya rasa sebab apa tu? Apa? Tak tahu sebab dia elastik. Elastik pula tiba-tiba. Wah, ya. Elastik tak tahu dari mana. Ya, kamu Dia Nurin, wayar tu macam tak kokoh Apa dia? Apa dia Nurin? Wayar dia tak kuat. Apa tak kuat? Wayar. Wayar dia. Oh, wayar ni kat atas ni, tali ni. Tali. Aduh, kamu seorang nak kena ikat kat tiang, seorang nak kena ikat kat wayar. Mairah ada Mairah? Umairah. Nur Umairah ada. Umairah Maisara. Kenapa Umairah? Sebab dia bengkok. Dia design tak bengkok. Tapi dia goyang. Sebab apa? Sebab dia guna materi ringan. Pandailah kamu. Dia guna materi apa? Tak tahu, dia tak bagi tahu. Dia tak oyak tak? Jam. Kamu tengok gambar dia tu. Kamu rasa dia punya width dia besar dia tu cukup ke tak? Tak. Dia sangat kurus. Width dia tu tak cukup. Lebar dia tu tak cukup. Okay, area distance between this point to this point tak cukup. Sebab tu dia goyang. Okay, dekat 65 km per hour pun dia dah goyang. Sebab itulah dia goyang. Kan? Sekejap kita tengok YouTube ni. Boleh tak? Tengok YouTube. Saya kamu ni kan, saya geram lah kamu ni kan. Macam nak jadi engineer ni? Tengok gambar je. Kamu patut boleh tahu sebab apa dia goyang. Apa benda ni? Keluar highlight Superliga Super lah. Tak ada. Tacoma Bridge. Okay, so this is Tacoma Bridge. 1 minit kita tengok yang ni. I thought my teeth were clean, but my dentist said no, there's no plaque. Switch your brush from this to one with a rounded brush head. Oral-B's round head cups each tooth to remove 100% Dia kita gosok more gigi plaque. pula dah. Experience it or get your money back guaranteed. Tengok, Tacoma Bridge collapse. Dia punya width tu tak cukup. Ni, tak cukup lebar ni. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most Nampak? Dia goyang. recorded by our newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. This suspension bridge dia pakai tali tu. Tengok, dia goyang. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Dah, jatuh. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Dia punya width tu tak cukup besar untuk tahan load tu. So, benda tu tak tahan. So, maksud dia, siapa yang cakap tali tadi betul, tali tu dia tak cukup kuat dan dia punya lebar tu tak cukup untuk tahan. So, that is the reason why.
Tak cukup kuat untuk dia tahan. So that is design failure, Tacoma Bridge. Okay, so design failure ni bahayalah. Kita cakap due to lack of construction material. Due to lack of construction material ni selalu jadi kat Malaysia. Why? Because of bribery. Okay, kita bagi projek 7 juta untuk buat benda ni yang sampai untuk really jalankan projek tu 3 juta je. Contoh 4 juta lagi masuk poket. Ataupun kita ada method contractor to subcontractor to subcontractor to subcontractor, birokrasi macam tu. So end up really project tu 1.5 juta je. Bajet 7 juta tu tadi. Okay, so benda-benda macam ni lah yang kita nak elak. So because due to the lack of construction material in order to reduce cost. Bukan kita tak boleh reduce cost, boleh. Tapi kita make sure bila kita reduce that amount of cost, dia tak affect kita punya processes. Contoh kalau kamu beli rumah tu katalah 1 juta. Kita expect rumah yang mahal 1 juta ni dia pakai batu merah, batu bata merah. Batu bata merah dengan batu bata yang grey tu harga dia berbeza. Jauh harga dia beza. Di batu bata merah lagi satu batu bata merah lagi yang memang kita tak payah plaster pun. Kita tepek dia dengan atas dia je. Dia tak payah plaster. Dia memang kita payah simen. Lagi satu batu merah. Yang tu lagi mahal. Okay, so kita beli rumah tadi 1 juta tadi, kita expect dia pakai batu merah lah. Rupa-rupanya dia pakai batu kelabu. Batu kelabu tu. Batu kelabu tu dia murah sikit. Tapi batu kelabu tu dia tak bagus. Sebab apa? Bila kamu nak paku atau kamu nak drill, dia pecah. Dia tak kuat macam batu merah tu. So in order to reduce cost, kita beli rumah tadi dah 1 juta. Mahal lah. Tapi dapat batu kelabu je. So it's not worth. So benda macam tu lah. So bila kita nak buat sesuatu, kualiti tu kena jaga. Sebab tu kadang-kadang bila kita beli rumah, setengah-setengah kontraktor tu dah blacklist. Sebab apa? Sebab dia buat falsification, false punya ni macam ni lah. Okay, so bridge ni collapse lah. Nasib masa kejadian tu sebab dia dah nampak windy macam ni, so dia, tak ada orang mati. So kadang-kadang kamu naik flyover, kan, kita naik flyover, dekat flyover tu jam. Kamu akan rasa jalan tu vibrate. Kamu pernah bayangkan tak bila dia vibrate tu dia runtuh. Runtuh tu dia kena kereta kat bawah. So benda-benda macam tu. So load berapa dia boleh tahan dekat overbridge tu ataupun flyover tu. So benda tu yang dia akan kira. Sebab kadang-kadang kita cakap load yang kereta lalu beza dengan load yang kereta duduk jam tu. Kereta lalu dia moving vehicle, so dia lalu sini turun sana. Yang tak lalu sini turun sana, yang duduk jam tu. So berapa load dia boleh tahan. Semua tu dia kena consider. Kalau tak, bridge tu ataupun flyover tu akan runtuh. So benda tu yang kita tak nak. Okay, so ni Charles de Gaulle Airport dekat France, kalau tidak silap saya. Dia punya atap ni collapse. Atap ni kamu tengok design ni cantik, nampak macam aerodynamic kan. Okay, salah nota ni, saya tak ingat berapa die, tapi 3 heavily injured bila atap ni jatuh. The roof was not strong enough to hold the heavy metal pillar and dia require reconstruction, kena baiki semula balik. Ialah bila dah runtuh, efek dia bukan bukan atap ni saja, yang escalator, kerusi, lift, semua persediaan ni semua pun terefek sama. So dia perlukan 120 million untuk baiki semula. Sebab tu bila architect design, they also need to consider the load. So architect ni dia buat rumah kan, kadang-kadang kamu nak atap tinggi lah, porch luas lah, kamu nak tanam pokok pula dalam rumah lah, nak terbuka lah, semua tu dia kena kira. Sebab apa? Sebab beam yang buat benda tu kena tahan. Kalau tidak terbang lah kamu punya atap tu. Okay. So this is the most yang kita tengok related to kita punya design ni. Okay, related kita punya strength stress ni. So Hyatt Regency Hotel
dekat lobi dia 144 orang mati. Bukan sikit-sikit macam satu kapal terbang mati. Sebab apa? Sebab original design ni dia sambung dua platform atas bawah pada satu skru atau satu connection yang sama. So, connection yang saya bulat ni dia pegang weight dua-dua, weight atas, weight bawah. Yang dekat atas ni dia pegang, yang dekat bawah ni pun dia pegang. So maksud dia yang kena tahan dekat sini 2 kali ganda value dia. Load yang kena tahan dekat connection tu 2 kali ganda. Baru dia boleh bekerja. End up walkway ni jatuh dan dia redesign. So dia matikan connection dekat sini satu dan dia kena yang kedua dekat lubang atau connection yang berbeza. Tak sama load. Tak sama tempat. Dia tak boleh tahan dekat satu tempat yang sama. So jatuhlah. Kamu tengah nak buat fashion show kan. Tengah lambai-lambai Allah runtuh mati habis kat bawah. Okay, this is actually design failure. Yang ni kita kira beam load tu tadi. Yang F towards X is equal to 0 and positive to the right. F is equal to 0. Fy is equal to 0 and positive upwards. Ni, load ni. Kalau macam ni dia ada atas, dia ada bawah. Dia ada positive X, positive Y, positive X. Because dia tak boleh tahan load tu. Load tu tak boleh nak tampung. So kita tak nak design failure macam tu. Next is Boston Molasses Disaster. Ni lagi-lagi kita tak lahir lagi. Tadi 1940, ni 1919. Bukan kita tak lahir, nenek moyang kita pun tak lahir lagi. Kan, nenek moyang mungkin lahir dah kot. Mungkinlah dah lahir 1920, sebelum merdeka lagi ni. So isu ni sama juga chemical engineering. Dia nak transfer molasses ni gula dalam bentuk liquid. Kan macam gula, macam kita pergi minum Starbucks tu kan. Kan Starbucks tu kan pahit. So, kita boleh cakap, can I have sugar? Lepas tu dia bagi sugar syrup tu kan. Lepas tu itulah molasses tapi molasses ni dia high dense sikit lah. So occur in January where the storage tank filled with 8,700 meter cube of molasses rushed through the street at 65 km per hour, killing 25 persons and injuring 150 people. Sebab apa? Molasses ni panas. Dia nak transfer dari satu tangki ke tangki lain, dia kena hitkan material tu. Bila dia hit, dia pecah dia mengalir keluar. Kamu bayangkan 8,700 meter cube, besar Okay, so bila dia hit, dia panas, dia dah cair tadi, dia lari laju. Dia turun keluar tu macam ombak keluar tu laju. Lepas tu jadilah accident lah segala macam sebab of the thermal expansion of the vessel tu tadi. Thermal expansion vessel tadi dia pecah. So habislah, mati. 21 orang mati. Kamu nampak macam ala-ala gula je doktor. Apa masalah dia? Kalau paling-paling kuat pun kecil manis. Tapi bila kita deal dengan bug, bug tu yang kamu belajar nanti part 7, part 8 tu, kamu ambil elective particle technology tu kan. Bila kita deal dengan bug atau value yang besar, dia akan jadi dangerous walaupun dia gula je. Walaupun dia gula je. Macam kita cakap, doktor, gula ni dia punya musuh hanyalah semut. Tak. Gula ni dia boleh jadi musuh dia benda macam ni because of thermal expansion, lepas tu vessel tu explode, liquid to flow, habis. Accident because of dia panas tu tadi, dia akan melecur ke dan sebagainya. Kita tak tahu. Even kalau kamu kerja dekat kilang gula dekat Batu Tiga tu kan, kamu nak pergi LI kan, minta lah dekat kilang gula tu ada kan, kilang gula CSR kan, ada tak kilang gula CSR dekat Batu Tiga tu, ada tak? Ada. Pergilah minta LI kat situ. Sugar alamak Larry. Tak ada R ni, huruf dia betul tak ada R ni. Saya punya ni kan, sekejap.
Sambal kan Amin kat dah keluar kan. Sekejap saya ambil dia punya saya punya minyak. Saya ambil saya punya keyboard ni. Keyboard pun besar bapak kan. Nak buat macam mana? Keyboard Shopee tu tak function dah. Okay, so kita connect sini. Kamu, bila kamu kerja kilang gula, kamu tak kata haiwan-haiwan liar tu sebagai sebagai musuh. Okay, kadang-kadang sugar tu sendiri, sugar tu gula sendiri yang kamu buat tu adalah musuh kamu. Sebab apa? Sebab, sekejap ada gambar tak? Processing sugar beet. Ni kot. Sugar refineries. Okay, ni sugar tu dibuat kan. So, dia duduk dalam satu vessel. Okay, satu vessel. Dia duduk dalam satu vessel tu. Sugar kan kamu tengok, kamu pegang gula tu kan dia crystal kan. Crystal form tu, bila dia bergeser dengan dinding vessel, dinding kamu punya vessel tu tadi, pressure vessel tadi, vessel kamu tu, dia akan ada friction. That friction boleh buat spark. That spark boleh create api. Kamu jangan kata, alah doktor, kilang gula je apa yang bahayanya? Itu bahayanya, itu hazard dia. Friction tu tadi, geser tu tadi, dia boleh create api. Gula kan, dia ada carbon chain yang panjang kan. So, carbon kan mudah terbakar. So, dia boleh bakar. Dia boleh explode kan vessel tu. Dia boleh create fire because of that friction. So, bila kita kata pasal hazard, it's not that petrochemical plant je ada hazard. Food industry, semua ni pun ada hazard. Semua ada hazard. So, bila kamu kerja di safety engineer, dekat mana-mana pun kamu boleh jadi safety engineer. So, this is yang dia keluar ni kan. Dia tabur kat bawah ni. Dia kan kristal gula tu tadi, dia boleh bergeser dengan dinding vessel tu tadi. Bila dia bergeser, dia boleh create spark. Bila dia create spark, dia akan bakar. Memang benda bergeser, lama-lama panas lah kan? Betul tak? Benda yang kita macam kita asar pisau tu kan? Kita asar pisau bergeser tu, lama-lama dia panas. So, bila dia panas tu, dia boleh create spark. So, that is the hazard. So, jangan ingat, alah doktor, gilang gula je apa yang hazardnya? Ada hazard dia. Macam molas tadi, bila dia ada thermal expansion, vessel tu explode. So, liquid tu akan keluar, habis. So, bila kita fikir balik, dia nak transfer je liquid tu tadi. Dia nak transfer je molas tu tadi. Tapi, there's a failure occur. So, Boston Molas disaster. Nampak je macam, tak ada apa. Tengok, 21% being killed just because of the process. So, chemical safety, chemical hazard is everywhere. Kamu cakap kan, kamu duduk kat stesen kereta api macam dia kata, sila berdiri di belakang garisan kuning. Kamu macam kata tak sabar-sabar, macam naik lift tak sabar-sabar kan? Tak sabar-sabar, nak juga masuk. Orang dalam tu tak keluar lagi. Nak juga masuk. Nak tonyoh juga. Tersepit kat pintu lift tu, kaki kamu masuk kat lubang tak nyaya. So, itu hazard. Itu hazard. So, maksud dia kena hati-hati. Tak payah cakap lah kalau lift tu jatuh 76 dekat bawah tu, tak payah cakap lah kan. Final destination 3. Kalau benda-benda macam tu, itu hazard. Kaki kamu tersangkut. Kamu pakai krok, tersangkut dekat escalator. Itu hazard. Nampak tak sebenarnya brand krok ni, kalau kamu pakai kasut krok ni, krok safety issues. Kamu pakai kasut krok. Kasut krok ni bukan murah tau. Kasut krok ni mahal. Tak kurang 100 kalau saya tengok Allah keluar pula buaya darat ni. Kan? Kamu kasut ni tak murah. Tapi dia boleh stuck. How dangerous. Dia boleh stuck dekat tepi-tepi ni. Dekat ni. Gigi-gigi ni.
Dia makan selipar je. Bila dia makan selipar, dia tarik kaki kamu. So it's not safe. Nampak? Dia makan gigi tu. Kamu duk bergaya dengan kasut krok lah, kasut ni lah. Kadang-kadang saya rasa kasut asadi tu lagi kuat. Dia tak safe. This is hazard. Sebab tu dia kata kaki tu letak di belakang garisan kuning. This is bukan, saya bukan bagi ceramah safety, tak. This is design failure. Tapi sebab dia punya brand dah well known, ringan, senang dipakai, mudah kering. Kalau basah pergi pantai mudah kering, tak melecet. So orang beli, tapi orang lupa dia punya safety. So nak beli kasut bukan saya kata sebab tu kamu masuk lab tu kena pakai kasut bertutup. Tak boleh kasut separuh macam ni, tak boleh. Tak boleh pula pakai sandal. Jatuh chemical dekat kaki kamu, tak boleh selamat. Kena hakih tu. Jatuh pula yang very high molar punya acidic kan. Habislah kaki kamu. Tinggallah jari. Daripada 5 tinggal 3. Girlfriend tak nampak sebab setiap kali dating pakai kasut. Tiba-tiba kahwin, awak kat jari tinggal 2. So that is safety. Sebab tu kita masuk lab, kita pakai lab coat. Lab coat kita pula lengan panjang. Sebab apa? Nak cover tangan kita daripada saya pernah kena extruder dekat lab polymer tu. Berparut tangan saya. Panas. Sebab benda tu panas. 200 degree Celsius kita jalan. Saya pegang-pegang tersentuh. Tersentuh sebab kita pakai glove. Glove kita tu tak adalah tutup sampai habis. Kita kan panas. Duduk dalam tu kan panas. Kita duduk sensing lengan tu. Kena. Sudahnya saya pakailah stongan. Stokin tangan tu kan. Baru dia menghalang sikit. Itulah natijah dia kan. Sebab sensing lengan tu tak tutup aurat proper tu. Itulah natijah dia kan. Okay, sebab tu. Sebab safety. Sebab tu kita kata lah, awak lah kena pakai lab coat. Aku dah lah buat kerja macam ni panas ni kena pakai. Sebab apa? Kita nak lindungi diri kita. So kita kena pakai PPE. Macam kamu masuk lab chemistry. Masuk lab chemistry, banco A, banco B kena pakai goggle. Sebab nak tutup mata kita. Kalau kita pakai cermin mata dah tak apalah sikit. Tapi kena pakai goggle. Sebab itu safety. Kita tak nak, kita tahu benda tu akan efek kita. So kita kurangkan risiko dia kat situ. Kita tak nak kita buat kerja dalam keadaan berisiko. Okay, so this is Cleveland, Ohio gas explosion ni macam kita kata spherical vessel ni kan kita selalu bincang spherical vessel ni kita letak gas. Okay, 1944 mak saya pun tak lahir lagi. So 130 people lost their life due to the explosion resulting fires. Dia dah explode gas kan, gas mudah meruap. Sebab tu kalau kamu masuk rumah, kamu bau gas, kamu jangan hidupkan rokok kamu. Gas kan boleh bau tapi kamu tak boleh nampak. Macam kentut. Kentut boleh bau kan? Ke doktor, saya sepanjang saya hidup, kentut saya tak pernah berbau. Ada? Ada yang berani keluarkan statement tu? Siapa? Anis? Boleh tak keluarkan statement tu, doktor, sepanjang saya kentut tak pernah berbau? Anis? Tak. Tak kan? Bau. Sama. Gas, kita tak nampak gas tu. Macam saya katalah, saya buat salah, saya terlupa tutup nitrogen gas dekat lab. Nitrogen gas tu tak berbau. Tak berbau. Because dia gas inert kan? Inert gas. Tapi, bila kita hidup excessively, kita boleh pengsan. Walaupun dia inert. Okay, kita hidup dia excessively sebab dia tak boleh bau. Tapi kita tahu benda tu keluar. So, dia explode. 130 orang mati. So, this is happen because of the defective weld. Welding dia defect. Sebab tu welding tu tadi, in your design, you need to must make sure is it fully radiograph, partially radiograph, fully weld, partially weld. Do the inspection after the welding. That is the purpose. The gas pour and combine with air and the gas from the sewage system. Gas sewage system ni, dia kadang-kadang ada ammonia, kan, which result in an ignition and explosion. Dia bercampur pula dengan gas lain. Gas kentut-kentut kamu tadi tu, dekat sewage tu tadi, bercampur dengan LNG ni,
Liquefied natural gas ni bercampur, dia mix dia, dia dah mabuk, dia meletup. So kamu jangan kata, alah doktor, saya kerja dekat kedai kilang sampah tu, tak ada apa-apa pun doktor. Landfill, dia capture ammonia, ammonia gases, kalau tak silap saya. Dia capture untuk dia generate electricity. Sekejap kita tengok, betul tak? Kan banyak sangat saya berfikir ni sampai saya lupa. Saya kelas saya online ke, face to face ke, hari ni ke esok, sampai saya lupa teruk dah. Sekejap ammonia gases at landfill. Okay, landfill dia capture ammonia gases. Okay, so licit. Ni licit and wastewater. Licit ni lah. Licit ni air yang hitam tu. Okay, licit ni kotor lah. Sekejap. Yang tadi, ikut gambar tadi. Ni. Okay. Dia methane. Sorry, methane. Methane ke ammonia? Methane rasanya. Dia tutup landslide tu, dia capture sebab bila berlaku proses reaction lah, apa benda lah dalam landfill tu tadi, dia akan keluarkan gas. So dia capture gas tu, dia create electricity daripada gas tu. So maksud dia gas yang, actually gas itu waste atau buangan, tapi dia capture untuk create energy. So dia convert the energy tu pergi tempat lain. So that is the idea. Jangan cakap, doktor saya kerja kilang sampah tak ada hazard. Ada. Kita ada banyak landfill kan. So kamu boleh minta tempat LI landfill juga. Doktor busuk lah, saya tak minat. Kerja kilang sawit pun busuk. Semua kilang pun busuk. Tak ada kilang yang wangi. Kilang perfume yang kamu kerja pun busuk. Kan? Okay, so cari banyak tempat pun nak kerja. So this example dekat Malaysia, Terengganu. Siapa sini orang Terengganu? Tak mengaku dah orang Terengganu. Orang Kelantan tak mengaku Kelantan. Orang Terengganu tak mengaku Terengganu dah. Ingat tak stadium Terengganu ni? Dia jatuh 2 kali. Dia collapse 2 kali. Atap dia collapse. Atap ni atas ni. Bukan bangunan ni. Bangunan ni dia tak collapse. Atap dia collapse. Sebab dia tak kira wind load. Bukan dia tak kira. Biasalah macam saya cakap tadi. Dia buat projek 10 juta. Tapi sebenarnya berapa juta je. Kos dia buat, kamu tengok saya tak ingat berapa yang injured. 292 juta. Stadium ni. 292 juta. Kalau kita ada 38 juta kan. Seorang dapat sejuta. Dah jadi jutawan. Katalah kita ada 38 juta. Rakyat Malaysia kan. 38 juta orang. Seorang dapat sejuta. Ada lebih lagi duit. Kos dia buat 292 juta. Tapi ditambah untuk baiki 25 juta. Just 2 kali dia collapse stadium ni. So kamu kalau pergi tengok bola dekat stadium ni, hati-hati. Possible untuk dia collapse lagi, ada. Kalau dia tak really take look into lah, maksud dia buat inspection dan sebagainya. Tengah-tengah tengok bola, duduk hole tu jatuh. Kan, Terengganu Stadium. Maksudnya isu juga. It's a design failure. Engineer dipersoalkan, arkitek dipersoalkan. Soal je lah. Tapi kalau tak ada orang awam injured, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang injured, sebab tu bila kita buat kerja, kamu nampak tak macam kadang-kadang saya terfikir. Orang lain sedap je hidup mewah, rasuah dan sebagainya. Kita tak mewah. Kita hidup biasa-biasa je. Kenapa kita memilih untuk hidup begitu? Sebab kita tahu kalau kita hidup mewah dengan hasil-hasil yang begitu, hidup kita tak panjang. Maksud saya, doktor, kalau orang macam tu hidup lama je sampai 100 tahun. Ya, tapi dunia ni 100 tahun. Orang yang dah meninggal tu beratus-ratus tahun dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kita umat dia tak bangkit lagi kat pada mahsyar, tak kiamat lagi.
Berapa lama yang diorang dah hidup dalam kubur? Itu yang lama. Hidup kita lepas kita mati tu sebenarnya lagi lama daripada hidup kita dekat dunia. So kalau kita kata, doktor dia boleh je rasuah, kenapa saya tak boleh rasuah? Apa beza dia? Doktor, kenapa dia boleh hidup senang je, tak pernah kena tangkap pun? Doktor, kenapa dia asyik dapat 4 flat je sedangkan dia meniru dalam exam? Bila kamu fikir balik, berkat tak apa yang dia tiru, dia tak akan ingat apa yang dia buat. Memang dia dapat, Tuhan bagi, Tuhan tutup aib dia, Tuhan bagi dia berjaya. Dia dapat 4 flat, dia dapat A. Tapi dia meniru, kamu tahu. Dan kamu tak boleh buat apa-apa. Kamu ni yang pulun belajar bagaimana nak erak. Tapi, sosok je kan. Sosok je. Tak ke mana. Tapi itu atas usaha kamu. Kamu akan lebih appreciate dia. Sebab apa? Sebab itu usaha kamu. Dan dia akan jadi lebih kekal dalam ingatan kamu dan fahaman kamu nanti. So percaya dengan benda tu je. Sebab tu saya cakap ni bukan kata apa, sebab bila kita buat sesuatu bukan untuk diri kita. Sebab tu tugas kamu nanti bila dah graduate untuk manfaat diri kamu pada orang lain. Memanglah kamu dapat gaji 10,000, 12,000, 15,000, 25,000, 100,000. Hidup kamu harus manfaatkan pada orang lain. Kalau kita kata tengok, doktor saya tengok YouTuber tu kaya je doktor, dia jadi YouTuber, dia buat content creator je. Content itu manfaat tak pada orang lain? Campur tak pergaulan lelaki dan perempuan yang bukan mahram? Tengok balik benda tu. Kalau kamu rasa itu tak betul, tak payah buat, tak payah ikut, tak payah follow. Tak payah jadi ikut-ikutan. Tengok je lah, tengok. Just for the sake nak tengok. So that is the thing that I want you to think before you do something. Cakap, doktor, there's nothing wrong with that. Everybody is doing that, yes. But is that wrong? You should decide for yourself. Semua orang buat, doktor, macam anak saya. Dia kata, apa? There's nothing wrong. Semua orang buat. Yes, semua orang buat. Doesn't mean that semua orang buat dia jadi betul. Tak. So that is the thing. Jangan cakap kalau dia memang kaya tak ada masalah. Saya bukan anti orang kaya. Tak. Memang ada orang yang kaya buat bisnes betul-betul. Memang berjaya betul. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kamu tengok cara kamu mendapatkannya itu, adakah dia jalan yang betul. Tak apa doktor. Ayah saya kerja immigration. Ayah saya boleh pakai kabel. Lepas ni saya boleh jadi pegawai immigration. Kamu menidakkan hak orang lain. Sebenarnya kamu tak layak. Itu benda yang kamu kena pegang. Kecuali kamu layak, you go the right way, apply, interviews, then it's fine. You don't have any issues. Dia macam kamu dapat beasiswa tapi kamu tak habis belajar. Sama. Kamu ambil hak orang lain. Sedangkan orang lain patut ada hak ke atas duit tersebut atau bantuan keuangan tersebut. Tapi kamu dah ambil hak dia, portion dia tak dapat sebab kamu dah dapat, tapi kamu tak habis. Itu nanti Tuhan tanya. Kenapa kamu tak habis belajar? Contoh, saya bukan nak takut dengan kamu kan. Kenapa kamu macam ni? Saya selalu ponteng. Dah 3 kali saya datang kelas Dr. Suhaiza. Saya cakap kat dia saya sakit. Tapi saya tak sakit, saya dah berbuat benda lain. Awak boleh cakap saya sakit. Awak boleh cakap awak sakit, saya boleh percaya. Tapi kalau dengan Tuhan, tu di luar bidang kuasa saya. Kamu dengan Tuhan lah kamu jawab. Jawab dia bukan hari ni. Kalau kamu kantoi dengan saya hari ni, tak apalah. Jawab je lah dengan saya. Tapi kalau kamu tak kantoi dengan saya, tapi Tuhan tahu, so benda tu yang lama, hidup kita hidup lepas mati tu yang lama, bukan hidup sekarang. So, fikirkanlah. Okay, next is Penang Second Bridge. Second Bridge ni dah buka kan. So, misfortune, 1 kill and 3 injured. So, result. When you look at this resolusi, okay, so Cegas Muni got a 50,000 fine. Okay, where Abdul Raud Razalim from Giga Engineering Construction received a 35,000 fine. The bridge estimated is 152 million. 50,000 dengan 35,000, itu adalah amount kecil berbanding 152 juta. Dia orang boleh bayar je. They can pay. The most important thing there is the safety. Satu mati. Bangla mati tak kisahlah kan. Cuba yang duduk dekat bawah tu,
Peguam negara. Contoh. Cuba yang duduk kat bawah tu menteri yang mati tu. Tak ke jadi isu besar? Kena saman juta-juta atas kecuaian dan sebagainya. Betul tak? Yang ni 50,000. Yang 50,000 tu keluar poket hari ni, so boleh transfer dah. Tak ada masalah. So responsibility tu yang penting. Kamu nampak tak weakness kat Malaysia ni apa? Penguatkuasaan. It's a weakness. So kamu, kalau kamu jadi penguatkuasa, tak kisahlah penguatkuasa JAKIM ke kan kalau kita tengok penguatkuasa JAKIM, penguatkuasa apa benda lah segala-galanya, make sure you work truthfully. Okay, bila kita jadi engineer lah, kita buat kerja betul-betul. Jangan buat take things for granted. Kalau dia kata no, kita kena close loop ni kita kena close untuk pasang ni, make sure kita buat macam tu. Lepas tu orang kata tak boleh, increase jam. Lantaklah jam kan. Yang penting kereta yang lalu kat bawah tu selamat. Contoh. Kan pernah jadi jatuh, yang ini 300 ton beam crush 3 people. Jatuh beam ni, kamu bayangkan beam yang kamu keluar kat section 7 tu, atas jambatan yang ke KFC tu, kan ada jambatan jejantas kan. Atas tu ada beam MRT 3 tu lalu. Yang lalu dari section 7, lalu dekat UiTM kan. Dia jatuh. Bayangkan kamu tengah lintas tu, tadi nak balik rumah kat belakang tu. Beam tu jatuh, beam LRT tu jatuh atas jejantas tu. Jejantas kamu dah mati tadi. Jatuh pula kat bawah, kereta saya kat bawah, mati. Doktor, tak apa doktor, niat syahid. Memanglah kita niat syahid, tapi benda yang boleh elak kita patut elak. So safety precaution need to take into account. Okay, so this MRT LRT 3 Bangladeshi 3 crash 3 dia penyek 3. 7 Bangladeshi kills. Jangan cakap doktor sebab dia Bangla, doktor saya peduli apa? Tak, dia manusia. Kamu kena bertanggungjawab atas dia. Kalau kamu yang sebenarnya menyebabkan atas kecuaian kamu, memberi arahan, menyebabkan kematian dan tiada penguatkuasaan sewaktu proses dijalankan, it's your failure. It's you yourself. Sekarang kamu fail subjek. Kamu je tak datang kelas fail, tak masuk kelas fail, kejap sakit, kejap pergi sulam, kejap batuk, kejap demam, kejap denggi, kejap COVID, sebanyak same lah kan. Kamu je yang fail. Tapi kalau kamu fail untuk buat decision, bila kamu bekerja, kamu affect orang lain. Benda tu yang tak boleh. That's why when you become an engineer, you need to be very firm and very wise to make a decision. Sebab tu saya kata kalau kamu tak lepas subjek ni, repeat je. Sebab apa saya kata repeat je? Sebab kita tak akan benarkan orang yang tak cerdik lepas. Sebab orang yang tak cerdik menghasilkan kerja-kerja yang tak cerdik. Doktor, dia meniru, dia pun tak cerdik juga. Tapi dia lepas doktor. Dia meniru, kita tak tangkap, itu dia dengan Tuhan. Kalau dapat tangkap, dia kena gantung lah. Tu je, senang je dia kena gantung ke fail ke apa tu dia. Tapi kalau dia lepas, tu dia dengan Tuhan. Jangan cakap nanti interview dia boleh jawab. Sebab kalau dia meniru, dia tak akan ingat apa-apa. Percayalah apa saya cakap. Meniru ni, kamu kadang-kadang, doktor saya tak meniru ni first time kan. Bila kita check turn in, tu 60% daripada petikan hantar jawapan yang dia bagi tu adalah diambil daripada slide. Slide lecturer lain daripada internet. Dia kata kat kita, dia tak meniru. Doktor, saya tak meniru. Turn in takkan tipu. Sebab tu ada software dia detect plagiarism. Okay, so that is the thing that I want you to bear in mind. Niru ke tipu lecturer ala lecturer Dr. Saizan ni tak kisah pun, dia baik je. Aku cakap apa pun dia percaya. Aku sakit dia tak pernah pun minta surat. Ingat tu. Cakap macam tu boleh. Tipu boleh tipu, tapi kalau kamu tak dapat ke tak apa, tu kamu dengan Tuhan lah. So senang je. Bukan saya kata saya ni Tuhan tak menghukum kamu, tak. Itu kamu yang akan jawab dengan Tuhan. Okey, dah habis dah. Wow, lama juga saya membebel ni. Oh, sejam je sebab 8.30 tu tadi. Ada apa-apa nak tanya tak?
Sebelum kita habis kelas. Apa-apa nak tanya tak? Saya ambil kedatangan dulu lah. Sebab tak ada orang nak tanya tu tadi kan. Kita semua orang tak ada kan. Sebab semua orang pergi. Rashid ada Rashid? Tak ada? Ada tak Rashid? Tak ada? Ada ni. Rashid ada? Madil ada? Ain ada? Haris Fahmi. Amira Syahira tak ada? Azuri pun tak ada? Tak ada. Tak ada. Intan Suraya ada. Lutfi. Ya. Maizatul Syamira. Tak ada. Lutfi ada. Daus tak ada. Okay. Arif Hakimi. Ada, madam. Ada. Nik Nok Emilia. Tak ada. Anis Najwa. Ada. Ada, madam. Atika. Tak ada. Eliza. Eliza tak ada. Azwani tak ada. Maira Soleha. Ya, saya. Okay. Atira Syafina. Tak ada. Hafira Niza. Tak ada. Saadah. Tak ada. Syafiq Mustafa. Tak ada. Ni saya masuk kelas A. Kelas A. Kelas A semalam. Okey, apa-apa nak tanya tak? Tak ada? Tak ada So, kita dah habis chapter 14 chapter 14. Chapter terakhir. Design failure worldwide. So, banyak lagi sebenarnya design failure. Banyak lagi kalau kamu belajar ethics, ada banyak lagi design failure yang occur dekat dunia, dekat Malaysia. Okay, so banyak lagi design failure occur. So, actually design failure, kita sebagai designer, sebab tu bila designer dia tak boleh design seorang-seorang. So, dia kena ada orang lain yang akan inspect, yang akan check, yang akan verify the design. So, basic, theoretically, dia kena fulfill. Okay, bila kita tengok example nanti, pressure vessel calculation tu, example dia, bila dia tak fit the maximum allowable design stress, so dia tak boleh bekerja at that condition. So you need to find a suitable material supaya design stress dia below than the material design stress. So benda macam tu lah yang kita tengok. Macam kita kata, macam saya selalu ingat kamu, injuries atau death ke apa benda ni, near miss ke whatever, dia boleh berlaku dekat mana-mana. Okay, near miss lah, macam near miss. Kamu nampak, kamu ingat nak langgar lampu merah tu kan sebab nak cepat. Kamu tak nampak kereta tu lalu. Kereta tu lalu. So, near miss, tak accident. Hampir. Okay, so itu failure tu berlaku atas kesilapan diri kita. So, benda macam tu lah kita kena elak. Kita ni tak perfect saya doktor. Saya ni tak perfect lah. Mana ada orang tak pernah buat kesilapan. Mana orang tak pernah buat berlaku kegagalan. Memang tak ada orang perfect. There's nobody perfect. Tapi sebab itulah ada orang lain yang akan semak design kita. Mesti ada orang lain yang akan tegur kita. Yang superior kita akan cakap, this is the thing that you need to do. Yang akan guide kita. That is the thing. Yang tu yang important. So whether kadang-kadang kita nak dengar ke tak dengar. Kan? Kadang-kadang kita ni bodoh sombong. Bodoh sombong ni dah lah bodoh. Betul sombong pula kan. Orang cakap tak nak buat juga B. Orang cakap dah B ni tak boleh buat. You kena buat A sebab ni. Tak apa, saya nak cuba juga. Tu satu hal bodoh sombong. Yang pertama. Yang kedua, dia pandai. Tapi dia tak suka dengan cakap orang. Sebab dia tahu dia pandai. Ada orang yang macam ni. Macam, aku 4 flat kot, kau apa hal? Nak masuk group pun make sure kau 4 flat. Ataupun, ni geng-geng study group first class ni. Kita yang marahan ni tak boleh masuk. Kan? Tak boleh. Orang yang pandai pun
tak semestinya selalunya pandai. Kalau yang tak pandai tu, of course lah tak pandai kan. Lepas tu tak mau dengar cakap orang pula. Yang kita panggil bodoh sombong tadi. Tapi kalau yang pandai pun, kadang-kadang tak semestinya dia sentiasa pandai. Okay? So, kamu dalam hidup ni, atau dalam pekerjaan nanti, atau dalam LI nanti, mesti tahu macam mana nak kena survive. Kamu jangan ingat Bangla tu Bangla. Nepal tu Nepal. Memanglah dia Bangla, dia Nepal. Tapi kadang-kadang dia yang ada experience lebih daripada kamu. Kamu ni grad konon-kononnya kan. Aku ni ada degree lah kan. Kau tu siapa Bangla je contoh kan. Tapi kadang-kadang yang awak belajar dengan dia tu lagi banyak daripada yang awak grad tahu sangat ni. So jangan pandang rendah pada orang lain hanya kita rasa kita punya capability tu. Ataupun kita janganlah sombong menidakkan hak orang lain nak ajar kita. So itu nasihat saya. Kadang-kadang kita ni kan macam ni lah, tu lah, ni lah. Saya nak tolong dia lah, saya nak tolong dia. Kamu tolong diri kamu tu dulu. Diri kamu tu kalau tak settle, tak boleh nak tolong. Tak payah nak fikir nak tolong orang lain. Kan, settlekan diri kamu kan. Betulkan dulu apa yang perlu diperbetulkan. Jaga keselamatan diri. Doktor, saya tak ada lab coat, saya dah bagi pinjam kat dia. Betul? Kamu nak masuk lab macam mana? Tak apalah doktor, saya buat minggu depan. Tak perlulah berkorban sampai macam tu. Orang tu tak balik coat, pergilah suruh dia balik ambil. Maksud dia macam tu lah. So, settlekan dulu apa yang boleh kamu buat. Okay, faham tak? Sekarang ni tugas kamu ni nak buat apa, nak pergi LI ni macam mana, nak cari kerja nanti macam mana. Nampak tak tugas kamu ni tak ringan. Pergi LI tu bukan bancuh kopi, bukan photostat, bukan duduk depan komputer main Facebook. Kamu pun tak main Facebook, kau main Twitter, tengok YouTube, benda macam tu kan. Jangan duduk. Ingat tu kerja kamu. Pergi LI ni orang tak bagi kerja, minta. Cik, boleh tak bagi saya mini projek? Macam saya minta. Cik, boleh tak bagi saya mini projek? Dia kata, boleh. Can you settle down this? Kita pergilah buat. Pergilah tanya. So, that is the rule. Jangan sampai 14 minggu tu isi logbook LI tu. Hari-hari kerja buat kopi je. Ya, betul kamu 10 minggu kerja buat kopi je kan? So, jangan buat macam tu. So, cari tempat yang betul-betul kamu boleh belajar dan tempat tu tak semestinya tempat yang besar atau tempat yang glamour. Kamu kalau pergi tempat glamour pun, kalau kamu tak pandai bawa diri, tak pandai nak cari apa yang penting, apa pun kamu tak dapat. Okay? Boleh? Kita habis kelas setakat ni. So next week hari Isnin online kan? Betul tak? Ya, betul. Hari Isnin online. Mungkin saya akan explain sikit. Tengoklah kita buat latihan pressure tu ke? Ataupun kita buat explain on heat exchanger punya assignment. Nanti kita tengok apa yang saya plan. Okay, so kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you, doktor. Okay, Salam. Thank you, doktor. naik online insyaAllah. Nanti saya beritahu malam sebelum kita kelas tu. Okay? Baik, doktor. Okay. Assalamualaikum. Salam. Bye.